Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Keselamatan negara tetap menjadi keutamaan meskipun dasar liberalisasi visa dilaksana. Menteri Dalam Negeri memaklumkan beberapa langkah persediaan diambil termasuk mewajibkan pelancong mengisi kad ketibaan digital Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pengecualian visa selama 30 hari kepada pelancong dari China dan India bagi tempoh 1 Disember 2023 hingga 31 Disember 2024. Usaha mereformasi institusi perundangan negara masih dan sedang giat dilaksana secara berfasa. Ini termasuk pindaan akta melibatkan hak asasi manusia serta menambah baik perlindungan kanak-kanak sedia ada. Pemansuhan akta hukuman mati mandatory dan hukuman penjara sepanjang hayat turut dilaksana selain mewujudkan akta semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Kerajaan Madani telah berjaya meletakkan Malaysia di persada antarabangsa dan meningkatkan keyakinan pelabur asing. Usaha Wisma Putra dan Perdana Menteri telah membuka ruang dan peluang buat ekonomi Malaysia. Jelas Menteri Luar dalam tempoh setahun pentadbiran Kerajaan Madani, kekuatan ekonomi negara dilihat kembali pulih selain dihormati di pentas antarabangsa. 9.7 juta ringgit diperuntukkan bagi projek pembangunan menaik taraf sistem radio otomasi RAS di beberapa stesen radio di negara ini. Peruntukan disalurkan kepada KKD di bawah RM ke-12. Beberapa stesen radio negeri telah pun dinaik taraf dengan peralatan otomasi dan digital terbaru. Ia termasuk di stesen radio Labuan FM, Sabah FM, Kuching FM, Pahang FM, Terengganu FM, Negeri FM dan Melaka FM. 5 beradik termasuk seorang rakan berdepan tuduhan melakukan amang seksual fizikal dan rogol berkumpulan terhadap seorang kanak-kanak perempuan pada awal November lalu. Kesemua tertuduh berusia 14 hingga 31 tahun. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM4,000 setiap seorang. Sebutan semula kes pada 22 Januari depan. Seorang buruh kasar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas tuduhan menyebabkan kematian seorang rakannya pada 19 November lalu. Suspek Muhammad Alias Mokhtar, 39 tahun, didakwa melakukan perbuatan tersebut ke atas seorang penganggur berusia 45 tahun. Hasil bedah siasat menemukan 40 kesan luka pada badan mangsa dipercayai akibat dipukul menggunakan senjata tumpul. 1 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Pada enggan jual dan sorok minyak masak paket bersubsidi, seorang peniaga berdepan tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Peniaga berusia 37 tahun itu didapati enggan menjual barangan kawalan berkenaan kepada pembeli tempatan, sebaliknya hanya menjual kepada warga asing. Hasil serbuan Ops Samar, 90 paket minyak masak 1 kilogram dan dokumen berkaitan disita. Nilai sitaan dianggarkan berjumlah RM225. Makis Pulau Pinang merampas 33.9 tan metrik dagangan kayu mengandungi serangga perosak yang diselundup masuk dari Papua Nugini yang dianggarkan bernilai RM86,000. Keputusan analisis dijalankan makmal menemukan spesies racun perosak yang berisiko tinggi terhadap komoditi pertanian negara. Kes disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Perkhidmatan dan Pemeriksaan Malaysia 2011, Akta 728. Polis sedang mengesan 2 lelaki warga asing dipercayai terlibat dalam kes penemuan mayat di dalam kolah mandi bilik air di sebuah rumah semalam. Ketua Polis Selangor berkata 2 lelaki terbabit iaitu Ranjit Singh dan Mandip Singh merupakan penyewa di rumah berkenaan sebelum ini. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kes ini diminta menyalurkan terus kepada IPD Klang Selatan menerusi talian tertera atau mana-mana balai polis berhampiran. Susulan insiden kebakaran gudang di Bukit Selambau, Kedah, ketiga-tiga premis yang menjalankan aktiviti pengasingan skrap dan peleburan logam dipercayai beroperasi secara haram. Gudang berkenaan juga tidak pernah mendapat apa-apa kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah. Sebuah lagi premis didapati mempunyai kelulusan laporan penilaian alam sekitar namun tidak pernah memohon lesen untuk beroperasi selepas mendapat kelulusan.
Sebuah bangunan 3 tingkat milik Pertubuhan Peladang di Kuala Kangsar terbakar malam tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Bangunan tersebut telah terbakar 30% di tingkat bawah bahagian penyimpanan baja dan racun. Proses baik pulih dilaksana JBPM dan pasukan hazmat dari BBP Pasir Putih. Bacaan indeks udara dikumpul dan pengungsian orang awam dilakukan pada jarak 100 meter. Seorang lelaki lemas selepas bot yang dinaikinya terbalik dalam kejadian di Kampung Bakat Rantau Panjang. Mangsa Muhammad Kamaruddin Muhammad Yahya, 44 tahun, dilaporkan sedang dalam perjalanan pulang bagi memeriksa keadaan banjir di kawasan rumahnya. Setiba di lokasi kejadian, anggota bomba mendapati mayat mangsa telah pun dibawa ke darat oleh isterinya selepas menyedari mangsa lemas. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS perlu bertindak tegas terhadap NGO yang gagal menghantar laporan kewangan tahunan. Ia bagi memastikan tiada penyelewengan berlaku, terutama NGO yang melakukan kutipan dana awam. Akta Pertubuhan 1966 memberi kuasa kepada ROS antara lain menerima dan meluluskan permohonan pendaftaran pertubuhan serta memastikan sesebuah pertubuhan itu bergerak sesuai dengan undang-undang. Politeknik akan menjadi medan dan pemain utama untuk latihan kemahiran pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri berkata menerusi transformasi Politeknik 2023-2030 juga keboleh pasaran graduan diperkukuh. Agenda transformasi itu perlu dijayakan bagi mendepani cabaran abad ke-21 termasuk gelombang IR 4.0, kecerdasan buatan dan pendigitalan. Pemain industri dan politeknik menyambut baik usaha kerajaan dalam melaksanakan transformasi Politeknik 2023-2030. Ia memberikan kemahiran dan bakat yang diperlukan sesuai mengikut perkembangan semasa selain meningkatkan kebolehpasaran graduan yang mampu mempelopori pekerjaan berkemahiran tinggi. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan Kerajaan Negeri Melaka akan menganjurkan World Tourism Day WTD dan World Tourism Conference WTC pada 27 hingga 29 September tahun depan. Program bertemakan Tourism and Sustainable Transformation itu bersempena pemilihan Malaysia sebagai hos oleh Pertubuhan Pelancongan Dunia Bangsa Bersatu 19 Oktober lalu. Status Melaka sebagai salah satu bandar bersejarah menjadi faktor utama pemilihan tersebut. Malaysia dan Timor Leste mengalung-alungkan penerbangan terus menghubungkan destinasi utama kedua-dua negara. Ia bagi melonjakkan sektor pelancongan dan menggalakkan pertukaran budaya. Hasrat itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Timor Leste semasa kunjungan hormat ke atas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Isu laluan udara dan program berkaitan pelancongan turut menjadi topik yang dibincangkan pada pertemuan berkenaan. Sementara itu, Timor Leste menyatakan hasrat untuk menjadi ahli penuh Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN apabila Malaysia mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN pada 2025. Negara itu memohon untuk menyertai Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO pada 2016 dan kesimpulan rundingan penyertaan WTO dijangka pada Februari 2024. 236 orang asli di rancangan pengumpulan semula Kuala Betis, Gua Musang, Kelantan menerima bayaran sejumlah RM118,000 allowance sehari hidup ladang tanaman semula komersial kelapa sawit. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA berkata, setiap peserta akan mendapat bayaran sebanyak RM500 seorang untuk tempoh 5 bulan. Pemberian allowance sehari hidup itu dapat meringankan beban penerima selepas tidak dapat keluar bekerja ketika musim tengkujuh. Pelabur asing kekal pembeli bersih di Bursa Malaysia bagi minggu kelima berturut-turut dengan nilai aliran masuk berjumlah RM246.3 juta. MIDF Research memaklumkan jumlah itu susut 35.7% daripada RM382.8 juta minggu sebelumnya. Tiga sektor teratas dengan aliran masuk aliran asing bersih tertinggi adalah perkhidmatan kewangan, utiliti dan penjagaan kesihatan.
Lebih 87,000 perniagaan dari seluruh negara telah berdaftar di bawah skim pendaftaran perniagaan percuma SPPP sejak 1 Januari 2021 sehingga kini. Daripada jumlah itu, 50,782 merupakan usahawan B40, manakala bakinya terdiri daripada pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT sepenuh masa. SPPP membolehkan usahawan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa mendaftarkan perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tanpa dikenakan sebarang bayaran. Seramai 219,429 pekebun kecil mendapat manfaat menerusi pelaksanaan insentif pengeluaran getah IPG yang melibatkan pembayaran berjumlah RM481.24 juta dari bulan September 2015 sehingga bulan Oktober 2023. Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata ia merupakan hasil dari kenaikan kadar IPG yang bertujuan meringankan beban pekebun kecil. Shell Mobility Malaysia berhasrat menyediakan lebih banyak ruang pengecas kenderaan elektrik EV ke seluruh negara pada 2024. Sebagai permulaan, hub pengecasan berprestasi tinggi pertama diwujudkan di Genting Highlands, Pahang. Hub pengecasan yang dijangka siap awal tahun depan itu mempunyai 10 ruang pengecasan terdiri daripada 4 pengecas 360 kW dan 6 pengecas AC 22 kW. Serangan terbaru rejim Zionis ke atas wilayah Palestin menyaksikan kemusnahan lebih teruk. Kementerian Kesihatan yang menyatakan jumlah korban akibat kekejaman tentera Israel kini telah mencecah hampir 16,000 orang, manakala 42 lagi cedera. Lebih separuh yang terkorban adalah wanita dan kanak-kanak. Pada Isnin, 316 orang lagi maut, manakala 664 orang yang cedera telah diselamatkan dari bawah runtuhan dan dibawa ke hospital. Sementara itu, ramai warga Palestin menunggu di bilik mayat Hospital Al-Najjar di Rafah bagi mengecam mangsa yang terkorban dalam serangan terbaru rejim Yahudi. Agensi berita rasmi Palestin Wafa menyatakan serangan menyebabkan kemusnahan Hospital Kamal Adwan di utara wilayah itu. Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk menyuarakan kebimbangan nasib ratusan ribu penduduk Gaza yang terkurung di selatan wilayah berkenaan. Akibat peperangan ini juga, bilangan warga Palestin yang menjadi kurang upaya dijangka meningkat sebanyak 12,000 orang. Menurut Biro Perangkaan Pusat Palestin, pencerobohan zalim tentera Israel menjadi punca sekurang-kurangnya satu kecacatan bagi setiap 6% rakyat Palestin berumur 18 tahun ke atas. Jumlah orang kurang upaya di Palestin sebelum serangan pada 7 Oktober lalu ialah 115,000 orang. Qatar akan meneruskan usaha bersama negara-negara lain untuk menyambung semula jeda kemanusiaan di Gaza. Matlamat utama mencapai gencatan senjata berkekalan. Qatar mengulangi gesaan agar siasatan antarabangsa segera yang terperinci dan tidak berat sebelah ke atas jenayah Israel. Gencatan senjata selama seminggu antara Israel dan Hamas sebelum ini menyaksikan 80 tebusan Israel dan 240 rakyat Palestin dibebaskan. Kumpulan militan Daesh mengaku bertanggungjawab ke atas pengeboman maut di Universiti Nasional Mindanao di Filipina pada Ahad. Serangan itu mengorbankan 4 nyawa dan mencederakan 50 yang lain. Pengesahan itu dibuat menerusi Telegram. Serangan dilakukan di Gymnasium Universiti di Marawi, sebuah bandar di selatan negara itu. Letusan Gunung Merapi telah meranggut nyawa 11 pendaki dengan 12 lagi masih hilang. Sementara itu, 3 pendaki berjaya diselamatkan, manakala 49 yang lain telah dibawa turun. Kemarin, Gunung Merapi di Pulau Sumatera setinggi 2,891 meter meletus dengan memuntahkan abu setinggi 3,000 meter ke udara. Baik saudara, kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azamli Hussein, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Kita jumpa lagi.